Forum Remaja, Pencetus Minda, Pejana Kreatif. Forum Remaja, Perukai Polemik Pelbagai Persoalan. Forum Remaja, Generasi Berilmu, Generasi Milenial. Forum Remaja, Solusi Terbina, Isu Terungkai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada warga maya yang dihormati sekalian. Kicauan murai sekeliling arah, kaki melingkar di pohon ru. Penyu menangis, bumi sengsara, meranti menangis, siapa yang tahu? Hadirin sekalian, alam tabi'i ciptaan Tuhan terdiri daripada 3 komponen utama iaitu udara, tanah dan air. Ketiga-tiga komponen ini ibaratkan lagu dan irama. Jika musnahnya salah satu komponen ini, maka pincanglah dunia. Jadi, usah biarkan meranti merintih. Tajuk inilah yang akan kita kupas dalam gelanggang Forum Remaja pada hari ini. Hadirin yang dimuliakan sekalian, ayuh kita buka gelanggang forum kita pada hari ini dengan memperkenalkan Sri Kandi yang manis-manis belaka. Ahli panel pertama yang manis orangnya bukan Siti Nadiana maupun Nabila Razali, tetapi Sri Kandi ini diberi nama Sharifah Nafati Nadirah binti Said Malik. Apa khabar saudari? Baik, terima kasih. Ahli panel seterusnya kecil molek orangnya. Beliau diberi nama Saudari Nur Isma Danella binti Nur Azhar. Selamat datang saudari. Baik, terima kasih Tuan Pengerusi. Dan ahli panel terakhir juga bukan calang-calang orangnya. Saudari Nurul Ain Nabila binti Ayub. Apa khabar saudari? Kabar baik Tuan Pengerusi. Dan saya selaku moderator dan juga bunga yang mekar berkembang dalam taman ini ialah Saudari Fatimah Aisyah binti Faizul. Baiklah, sebelum saya merukai isu ini lebih jauh lagi, moleklah kiranya saya ajukan soalan kepada ahli panel pertama, Saudari Fatim. Menurut kajian yang dibuat oleh Jabatan Alam Sekitar, faktor utamanya menyebabkan pencemaran udara adalah pelepasan gas-gas toksik daripada sektor perindustrian, khususnya kilang-kilang dan kenderaan bermotor. Bolehkah saudari perjelaskan pernyataan ini? Terima kasih moderator yang menawan orangnya. Era globalisasi kapasitas padan ini, kemajuan sektor perindustrian dan bertambahnya jumlah kenderaan bermotor di pasar dunia menjadi pendorong berlakunya pencemaran udara yang tidak salah jika kita ibaratkan seperti telur di hujung tanduk. Kilang-kilang seperti kilang penapisan minyak yang mengeluarkan sulfur dioksida dan hidrokarbon, kilang semen dan besi yang sering melepaskan gas beracun seperti karbon monoksida, karbon dioksida, sulfur dioksida dan gas-gas lain dalam proses pembuatan. Kini, setiap orang mampu memiliki kenderaan untuk memudahkan mobiliti mereka. Menurut kajian daripada Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, jumlah kenderaan berdaftar di Malaysia sehingga tahun 2020 mencecah 32.69 juta buah kenderaan. Jadi, tidak heranlah pemilik-pemilik kenderaan ini merupakan penyumbang terbesar pencemaran udara di negara kita. Selain itu, pencemaran udara juga berpunca daripada bencana alam seperti jerebu yang melanda negara kita ekonomi dan pencemaran udara akhir yang boleh menjejaskan kelangsungan hidup manusia. Tak tumbuh, tak melata, tak sungguh orang tak kata. Begitulah penjelasan yang bernas diberikan oleh ahli panel kita yang pertama dengan memberikan statistik jumlah kenderaan yang berdaftar di negara kita pada tahun 2020. Untuk kita renung-renungkan bersama, iaitu hampir menyamai jumlah penduduk Malaysia pada tahun 2020, iaitu anggaran 32.69 juta. Hadirin yang dirahmati sekalian, nampaknya ahli panel kita yang kedua tidak sabar-sabar lagi untuk menendangkan madahnya pada kita yang berada di alam maya ini. Saudari Isma, generasi sekarang tidak salah jika saya katakan tidak mengenali meranti, cengal, jati dan pohon-pohon kayu yang lain. Mengapakah fenomena ini terjadi?
Terima kasih Tuan Pengerusi. Saya kira tajuk forum kita pada hari ini, usaha biarkan meranti-merintih sesuai dengan apa yang diperkatakan oleh Tuan Pengerusi sebentar tadi. Hal ini dikatakan demikian kerana faktor yang menyebabkan pencemaran alam di dunia pada hari ini ialah penebangan hutan. Seiring dengan arus pemodenan kini, manusia lebih ingin hidup mewah tanpa menghiraukan rintihan daripada pohon meranti, cengal dan jati. Buah-buah ini ditebang untuk dijadikan perhiasan di rumah dan pejabat. Menurut Lembaga Perindustrian Malaysia, harga minimum bagi sebuah perabot yang diperbuat daripada pohon-pohon kayu ini mencecah RM2,000 ke atas. Hadirin sekalian, bayangkan jika kita dapat mendengar rintihan daripada pohon meranti akibat kerakusan manusia di muka bumi ini. Baiklah, nampaknya ahli panel ketiga tidak senang duduk dan ingin menyatakan sesuatu kepada hadirin pada hari ini. Baiklah, dipersilakan ahli panel ketiga untuk menjelaskan apakah impak yang akan terjadi jika alam ini terus dibiarkan tercemar. Dipersilakan. Serampang dua mata sungguh moderator kita ini. Hadirin sekalian, terdapat pelbagai impak pencemaran kepada semua pihak. Antaranya, manusia di seluruh dunia akan dijangkiti pelbagai penyakit seperti batuk, kanser kulit dan asma. Hal ini terjadi apabila manusia menghirup udara tercemar yang menyebabkan sistem pernafasan manusia menyerap pelbagai bahan tercemar ke dalam paru-paru. Seterusnya, fungsi paru-paru akan terjejas dan pengaliran darah mengalami masalah. Impak lain yang boleh diutarakan ialah peningkatan suhu global. Kenaikan suhu bumi dan penipisan lapisan ozon menjadi punca pemanasan global. Kenaikan suhu bumi adalah disebabkan pembebasan gas karbon dioksida terkumpul di dalam udara. Hal ini menjadikan permukaan bumi semakin panas, ekosistem terganggu dan berlakunya kejadian alam yang tidak normal. Begitu berfakta sekali hujah yang disampaikan oleh ahli panel ketiga itu tadi. Hadirin sekalian, tiada penyakit yang tiada penawarnya, tiada masalah yang tiada penyelesaiannya. Baiklah, tanpa melengahkan masa, kita beralih kepada ahli panel pertama yang manis orangnya. Saudari Fatin, apakah solusi yang boleh diimplementasikan untuk menangani masalah pencemaran alam ini dan kemaslahatannya? Dipersilakan. Solusi pertama melalui amalan 3R iaitu melihat semula, menggunakan semula dan mengurangkan bahan yang boleh mencemarkan alam sekitar. Dengan mengamalkan amalan ini, kita dapat mengelakkan sumber tenaga yang tidak boleh digunakan semula daripada habis dengan cepat. Di samping itu, barangan yang boleh dibuat semula seperti serat karbon yang digital semula dalam penggunaan cangkang komputer riba dan juga botol air untuk bersihkan. Amalan 3R di sekolah juga dapat diterapkan dalam pengajaran reka bentuk dan teknologi RBT. Guru-guru boleh mengalahkan pelajar-pelajar menjana idea untuk membuat inovasi melalui barangan terbuang. Maka amalan 3R ini dapat diterapkan dalam diri pelajar. Kepentingan amalan 3R ini adalah kita dapat mengurangkan kos pelupusan sampah di negara ini. Menurut statistik daripada berita harian online, rakyat Malaysia menghasilkan kira-kira 37,890 tan sisa setiap hari, terutamanya dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP ini. Jumlah ini bersamaan 30,000 buah kapal terbang Air ASEAN diletakkan di sebuah kawasan pelupusan sampah di negara ini. Jadi, kita menyambut seruan kerajaan dengan mengamalkan amalan 3R ini, maka tempat dan kos pelupusan sampah dapat dikurangkan. Bersama-sama kita menjaga alam sekitar, anda mampu mengubahnya. Wah, dengan statistik yang diberikan itu tadi, kita dapat bayangkan mungkin suatu hari nanti kita akan dikelilingi timbunan sampah sarap jika ianya masih dipandang enteng oleh semua pihak. Baiklah,
kita hangatkan lagi forum kita dengan menjemput ahli panel kedua untuk menjelaskan kepada kita semua kepentingan alam sekitar terhadap semua penghuni di muka bumi ini. Dipersilakan. Terima kasih pengurusi majlis. Sebenarnya, setiap penghuni di muka bumi ini, baik manusia, flora dan fauna, semuanya mempunyai kepentingan serta peranan masing-masing untuk mengekalkan kelestarian alam ini. Salah satu kepentingan kita mengekalkan kelestarian alam adalah sebagai habitat fauna. Hal ini terbukti apabila kerakusan manusia yang sanggup melakukan pembakaran yang terbuka seperti di negara jiran kita iaitu Indonesia dan pembakaran haram yang secara tidak langsung akan menjejaskan habitat fauna. Cuba bayangkan, ke manakah sang gajah ini berteduh jika habitatnya dimusnahkan oleh tangan-tangan manusia yang hanya ingin mengawet keuntungan. Hal ini terbukti apabila terpapar di saluran TV3 pada 2 Mei 2019 melalui berita dunia di mana sang gajah mengganal di sebuah daerah di India apabila hutan ditebang secara sesuka hati oleh tangan-tangan manusia yang tidak bertanggungjawab. Selain itu, kepentingan alam sekitar yang saya dapat utarakan kepada hadirin sekalian ialah alam sekitar membekalkan kita oksigen. Persekitaran yang segar dan bersih membolehkan manusia untuk hidup dengan selesa. Udara yang segar merupakan nikmat yang sangat bernilai kepada kehidupan manusia. Oleh itu, kita mestilah memelihara tanaman hijau daripada kerakusan tangan manusia. Baiklah, tanpa melengahkan masa, kita beralih kepada ahli panel ketiga yang manis orangnya. Saudari Ain, apakah solusi lain yang boleh diimplementasikan untuk menangani masalah pencemaran alam ini? Dipersilakan. Terima kasih saudari pengurusi majlis. Solusi seterusnya melalui penguatkuasaan undang-undang. Sebagai contoh, Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 telah digubal mengawal perkara-perkara yang boleh membawa kepada berlakunya pencemaran alam sekitar. Buktinya, seseorang yang pasti membakar hutan secara terbuka akan ditangkap beribu-ribu ringgit Malaysia ataupun dipenjara tidak kurang daripada 3 tahun. Melalui sambutan Hari Alam Sekitar Sedunia yang disambut pada 5 Jun setiap tahun. Sambutan ini telah diiktiraf oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB adalah sebagai kesedaran alam sekitar seperti pemanasan dunia, penebangan hutan dan melindungi hidupan liar. Terdapat 143 buah negara di dunia telah menyertai sambutan ini yang mula diadakan pada 1974. Nah, terbukti bahawa bukan rakyat di Malaysia sahaja, namun rakyat seluruh dunia juga memainkan peranan penting untuk menggembleng tenaga bagi memastikan alam sekitar kita tidak tercemar oleh anasir-anasir yang tidak bertanggungjawab. Begitulah mantap dan padatnya hujah-hujah yang disampaikan oleh ketiga-tiga ahli panel kita itu tadi. Sebelum forum kita melabuhkan tirai, moleklah kiranya kita mempersilakan ketiga-tiga ahli panel untuk menyimpulkan tajuk kita pada hari ini. Dipersilakan ahli panel pertama. Konklusinya, sepatah kata daripada saya, tanggungjawab terhadap alam sekitar merupakan tanggungjawab semua pihak yang mendiami alam ini. Oleh itu, usah biarkan menanti menangis lagi. Sekian, terima kasih. Penutup bicara daripada panel kedua. Akhir kalam, setiap pihak mestilah menggembling tenaga untuk memastikan kelestarian alam terjamin agar generasi akan datang dapat hidup dalam suasana yang nyaman. Sekian, terima kasih. Sepatah dua kata dari ahli panel ketiga. Renungilah kata-kata ini. Jangan suatu hari nanti generasi akan datang hanya dapat menyaksikan cawan burung, rauman sambelang dan rendangnya pohon meranti hanya di alam maya sahaja. Renung-renungkanlah. Saya
Sebagai moderator forum pada hari ini, ingin menyusun 10 jari. Andai setiap baik-baik katanya saya tutupkan menguris mana-mana pihak secara langsung ataupun tidak langsung. Baiklah, bersamalah kita memastikan bahawa Meranti akan terus tersenyum walaupun pelbagai dugaan yang mendatang. Hadirin sekalian, harus dikejut mananya Lena, harus ditegur mananya Alfa. Sebelum manusia ditimpa bencana, sebelum alam mulai bicara. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.